Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan ke-13, mengambil oleh kaum itu akan hamba perempuan yang bernyanyi-nyanyi. Ke-14, bermain-main akan segala alat permainan seperti rebab dan kecapi dan biola dan serunai dan barang sebagainya. Dan ke-15, telah melaknatkan akan kesalahan umat ini oleh awalnya, maka nantilah oleh kamu pada ketika itu akan kedatangan bala angin yang merah, atau ditenggelamkan di dalam bumi, atau diubahkan rupa seperti rupa anjing dan babi dan barang sebagainya. Kita sambung lagi tentang hadis yang menyebut 15 perkara apabila dilakukan oleh umat ini, maka mustahaklah turun bala daripada langit. Yang ke-14 iaitulah mengambillah seseorang itu akan hamba perempuannya bernyanyi-nyanyi. Zaman dulu dia ada hamba perempuan ni penghulu sajalah yang boleh lihat, macam isteri kita lah. Dia tidak ada aurat dengan penghulu. Apa yang harus bagi isteri haruslah pula bagi hamba. Cuma dia lain sikit masalah pusaka dan seumpamanya. Jadi masalahnya hak haram ni ambil hamba tu buat jadi penyanyi. Bukan menyanyi untuk penghulu, menyanyi untuk orang yang bukan mahram dia. Ni hukumnya haram. Sebab tu kerja menyanyi orang perempuan, kalau dia naik atas petang menyanyi dan audiens pendengarnya lelaki bukan mahram, haram dah. Hukum haram dah. Yang kata dak haram tu hak dengar orang puang juga. Baru dak haram. Kalau orang yang dengar tu laki-laki, haram selalu. Sebab tu nyanyi laki-laki dia dak haram, melainkan dengan ada sebab yang baru datang. Asal nyanyi yang lelaki tidak haram. Perempuan haram sudah dah. Hukum asal dia. Melainkan jadi tak haram ada sebab baru datang. Laki-laki nyanyi, perempuan dengar, makruh. Perempuan dengar, laki-laki dengar, lelaki yang menyanyi, makruh. Bila makruh tu lagu biasa, lagu cinta, mu nak kaku aku nak kamu, mu tidur mengigar kaku aku mengigar kamu. Hak tu makruh. Laki-laki menyanyi lagu patriotik, faham? Harus, kata ulama, tanggal 31 patriotik. Bila kita ingat dengar lagu tu, jadi kita teringat selalu barang naik. Tu patriotik. Tu harus tu. Kalau kita kata haram tak kena selalu. Lagu-lagu nasyid, nampak? Kalau kita mendengar, kita jadi gemar ingat pada akhirat, sunat kita dengar. Faham? Tu suara lelaki. Sama ada yang mendengar tu lelaki perempuan atau lelaki, ingat baik tu. Dia bak suara tu, bak nyanyian, bak muzik suku pula. Perempuan bernyanyi, perempuan dengar. Tengok lagu dulu. Lagu nasyid harus. Lagu bukan nasyid, lagu hak tadi aku cinta kamu. Duk main gitu aja 18 tahun. Kamu cinta tak kat aku? Jadi hak tulis. Kalau lagu gitu puan dengar, makruh puan nyanyi. Ada seorang yang bukan mahram menjadi pendengar, haram. Nampak? Kerana firman Allah Ta'ala, fala taghda'na bil qawli wa yatma'ul ladzi fi qulubihim marad. Jangan kamu hai wanita mensedapkan suara di hadapan laki-laki ajnabi,
nanti ada yang rosak hatinya, jadi fitnah. Nampak? Fala tu kata ulama tafsir haram, tak boleh. Pasal nak takwil ya. Takut ada ustaz main ngajar tak apa puan nyanyi lelaki dengar dengan syarat jaga semayang. Orang mak syarat jaga semayang dak lah. Sedak disco. Paisa mayang Jumaat disco mama. Haram tak haram dah tadi semayang dah. Orang perempuan nyanyi lelaki dengar haram selalu. Tak usah duduk nyanyi orang puan. Kalau orang lelaki dengar. Jadi recording hati rezeki haram selalu dah. Laki-laki tengok dulu. Kalau lagu-lagu cinta, lagu-lagu ngaruk tu makruh. Lagu hak ada syirik dalam, nak seni kata hak man sesat, haram nyanyi lagu tu. Ni zaman dulu dia cari piti dengan hamba perempuan. Hamba perempuan ni ada setengahnya pandai nyanyi. Maka dia pun kupur lah orang dalam kemah arak dulu. Arak jahiliah. Mari ramai-ramai lah kemah di waktu bi'ah hamba perempuan dia bernyanyi. Menghiburkan tetamu. Ada hak wuyupoh ada. Selagu berapa dirham. Menyanyilah. Hukumnya haram. Tu hamba tu. Ada pun perempuan merdeka alik sana pada haram. Sebab tu di antara kerja cari makan haram iaitu kerja sebagai pengurus penyanyi wanita atau syarikat rakaman yang merekodkan nyanyian-nyanyian wanita untuk dipasarkan, ataupun kerja sebagai juru heboh radio, dia memutarkan lagu-lagu perempuan yang haram bernyanyi di radio. Banyak dosa tu, kena taubat. Dia ada alternatif Tuhan beri taubat. Ada salah. Masalah salah tak mau taubat wak kakek kau. Padahal haram belaka. Duk main gitu. Dah benda boleh. Dia main benda boleh. Tu yang mau makan darah pagi petang tu buat boleh tu. Hak haram bukan banyak. Sibuk sikit je hak haram, bukan tak boleh belaka. Ni gak dia macam penghulu dulu dia ada sedia lah penyanyi-penyanyi. Kalau kita nak buat dinner, nak buat show, nak buat apa benda ke apa percara, nak pakai penyanyi boleh ya. Telefon syarikat dia. Nampak? Gua ni gamak tak ni kita nak buat dinner, kita nak ada tak orang nyanyi seorang. Singer. Singer tu bukan rima tu dalam hutang. Nampak? Singer ni penyanyi. Ada lah. Nak hak berapa ratus, berapa ribu. Pasal dia di-grade pula. Macam Wadriang tau. Ada hak sejak 20 ya. Ada 60 teh boleh makan sutir. Ada hak sutir 40 ya dah timbang. 9 ya sekilo. Penyanyi perempuan itu kok. Nak hak macam mana? Kan buat. Nak orang ni boleh 40,000 5 lagu. Deposit 10,000. Sungguh. Jadi telefon syarikat. Tak ada PT bawah ni biasa je. AJK CJA nak buat dinner. Tu murah punya ada. Nampak kapung punya. Selagu 9 riyal. 3 lagu 27. Diskaun 25. 3 lagu. Beres. Lagu rodak. Hukumnya haram tu mainlah kapung. Adik kita ni kurang sikit lah. Kalau adik atas tu banyak. Dikir barat, dikir karuk. Dikir barat letak hari karuk. Dia ngaruk tu. Saya kaji tengok. Dikir karuk perempuan. Kalau kita naik alik-alik atas tu, CD dia dengar lugar lagu. Ngaruk belaka. Seni kata. Mengajak berbuat maksiat. Seni kata. Penyanyi perempuan. Asal dikir marak penyanyi lelaki. Tu tak apa lah dikir marak. Lagu serik dah weh. Tu tak apa lah. Ni penyanyi perempuan. Nampak? Penyanyi import daripada selatan Thailand. Kadang-kadang kasut tinggi, tumit tinggi gini, seluar ketat.
Tak je kelih. Semua ketak baju tali aluh. Lagu pacak. Faham tak? Nah. Waktu haram tu, cari makan haram tu. Jadi orang yang main muzik haram juga. Waktu tukang siap lapu, dia pun haram juga. Yang tukang mari set amplifier sound system haram juga. Pasal apa? Kayak ada benda haram naik atas petang, iaitu penyanyi perempuan. Nampak? Kalau naik lagi lelaki nasyid, maka tukang jaga sound tak haram dah. Waktu tukang buah lapu tak haram. Tukang kayu buat petah tak haram. Faham ke? Jadi belapi-lapi habis. Bab tak boleh. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Haram kamu tolong perkara dosa. Perempuan bernyanyi di khalayak ramai dosa. Setuju atau tidak, gitulah. Kita nak nyanyi, nyanyilah, tapi hukum kena taat. Kalau kita langgar takat dosa kita je dengan Tuhan, tapi kita menghalalkan yang haram, takut balik awal. Nampak? Man ahalla ma haruma bil ijma'i faqad kafar. Barang siapa yang berani menghalalkan perkara yang haram dengan ijma', maka dia telah menjadi kafir, laknatullah. Dah hak dia mati dah, lagu-lagu dia pasang dia ni lagi, dia juga mendapat sama semacam dia masih bernyanyi lagi. Melainkan sebelum dia mati, dia telah bertaubat dan dia haramkan syarikat rakaman memutarkan lagu-lagunya selepas ketiadaannya. Syarikat rakaman degil pasang juga, dia tidak lagi dapat saham. Faham lagi? Tu penyanyi-penyanyi kena buat gitu kan. Penyanyi hak haram lah, penyanyi hak haru tak ada masalah. Nyanyi nasyid, nyanyi lagu-lagu agama, selawat, burdah, tu tak apa lah. Sebab bila sebut nyanyian yang dilarang ni, nyanyian yang haram lah. Nyanyian yang tak dilarang, tak haram tu. Dan ke-14 dia berkata, bermain ia akan segala alat permainan seperti rebab dan kecapi dan biola dan serunai dan barang sebagainya. Kalau alat muzik dia ada khilaf pula. Khilaf yang begitu panjang. Nampak? Sebab tu ada kata boleh, ada kata tak boleh. Sebahagian ulama kata haram, sebahagian ulama kata harus, tidak haram dengan beberapa syarat. Gitu. Ada pun perempuan menyanyi di khalayak ramai haram sudah. Dah hak pemerintah duk hidang kepada rakyat tu. Hak haram tu dianjurkan pertandingan menyanyi. Kalau masa kecil-kecil itu bintang RTM. Zaman dulu 80-an tu. Learning 2010 hebat lagi ya. Akademi Fantasial. Sehati berdansa tu badi berjoget. Muzik pujaan 10 macam-macam, semua tu haram belaka. Wak mari ustaz kata tak apa, khapok balik roti. Jangan nak menyesatkan orang. Minat lah, jangan kata halal. Halal lain, minat lain. Faham? Kita tengok cerita filem, tengok orang dengar CD orang puan nyanyi, bos keping dalam kereta. Dosa kecil je, bukan dosa besar dengar orang puan nyanyi ni. Faham ke? Dosa kecil je, tapi kita kata halal tak haram, dosa besar, kena molek jadi kafir. Faham? Tu hukum syarak, jangan main-main. Kita tak semayang kerana malah, dosa besar. Kita tak semayang kerana kita kata tak wajib, jadi kafir. Lepas tu hukum taat. Muzik ada setengah ulama berkata haram semata. Main saja pun haram juga. Tak semayang pun lagi haram. Sebagian ulama pula kata kena jaga sembahyang, syarat dia. Jangan siapa tak semayang. Yang kedua, jangan wak cari makan. Siapa maknanya orang lala kerana kita. Faham?
Yang ketiga, bila kita main jangan sampai ada berlaku benda yang haram, seperti orang minum arak, ada perempuan laki-laki berduaan mari kembik nak tengok kita bernyanyi, bermain muzik. Maka kalau sampai tahap tu, dua-dua pendapat haram belaka dah. Nah, cuma kita tidak gemburkan sangatlah fatwa-fatwa tentang harusnya alat muzik ini, kerana tak berapa kena dengan wakil. Wakil ni yang berlaku sekarang, ramainya orang hanyut dengan muzik. Kita pakat waktu baik pula fatwa kata haru, kau hanyut. Dah tak boleh nyanyi langsung kita. Dah kita ada suara ni. Ada orang kata tak apa menyanyi, tak haram kerana suara adalah nikmat Allah. Apa salahnya? Nampak? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baca ayat tu. Dan ada pun nikmat Allah yang Allah beri kepada kamu, maka sebarkanlah. Nampak? Beritahulah kepada orang, tunjukkanlah. Jadi dah kita ada nikmat suara bernyanyi pandai, nyanyilah. Ada juga orang yang pakai ayat tu untuk mengharuskan benda yang haram. Tu nikmat lain. Faham? Tiap-tiap nikmat dia ada sempadan. Lepas tu dipanggil agama Islam. Islam ni agama surrender, agama tunduk dan patuh. Nampak? Patuh pada apa? Pada peraturan. Peraturan ni daripada perkataan atur ditambah per dan ang, jadi peraturan. Jadi atur ni maknanya Islam dia nak atur kita supaya tidak hanyut. Kalau makna meniaga gini caranya dia atur, dipanggil peraturan muamalah. Kalau nikah kahwin begini, jangan awak lebih kurang ke suami, ke isteri, ke anak-anak, tidak langgar peraturan, zalim pula. Gitu juga dalam hiburan dia atur dah, hak ni tak boleh. Sebab tu dalam kitab fiqh dia kata, dan haram kaum perempuan itu nak melakukan azan. Azan haram dah. Pasal apa haram? Kerana azan dia kena kuat sehingga dengar daripada khalayak ramai. Adapun qamat, maka perempuan harus qamat. Pasal apa? Qamat itu perahak, azan itu kuat. Jadi jangan kata nikmat kita Tuhan beri suara, kita pun menyanyilah. Bukan tiap-tiap nikmat itu kita boleh guna tanpa peraturan. Lepas tu kalau kita daripada celek mata sampai ke tidur, kita ikut peraturan hukum hakam, dipanggil orang Islam tu, orang beragama. Kalau kita dah ikut peraturan, dipanggil Melayu saja. Dah kalau depan mahram tak apa. Menyanyi, nak menyanyi 3 minggu tak apa. Siapa pendengar? Mak dia. Nampak? Dia duduk atas meja makan, menyanyi. Galak kata nak menyanyi kan. Dengan mikrofon, dengan karaoke boleh lah ke? Boleh ke karaoke? Boleh. Tak apa. Dia berduet dengan tok lelaki dia. Tak ada masalah. Pasal suara dia tu memberi fitnah. Ada ulama yang mengatakan suara tu aurat dah. Ada ulama mengatakan tidak aurat, tetapi jangan sampai fitnah. Ada pun menyanyi telah pun mengundang fitnah. Kerana melunakkan suara haram dalam Quran. Laki kita dengar tak apa. Mak kita pendengar, tok kita, tok nyang kita tak apa. Boleh, tak ada masalah. Tok pula nyanyi, cucu dengar, tak apa juga. Tak ada masalah. Tok nak karaoke kok, tengok cucu dak kat nyanyi. Tok kata buat kat kita selagu kopiang. Tok kopiang kok. Tak ada masalah cucu dengar. Dia bukan kerak terus Islam ni hiburan. Dia atur, dia kawan. Tapi kita jenis babi macam budak-budak. Hak orang larang tu tebeng. Lori beli nautil, tak main lori mainan. Power Ranger ada, Batman ada belaka, beli belaka. Spiderman, Cicak Man,
JKK main ada belaka. Lambo nak main golok tu. Nak tajam, nak gok. Nak gulu di batin, nak golok. Hak orang larang tu kan. Kita macam udak-udak kok. Hak boleh bertambung-tambung, nak tepeng kok. Nak tepeng juga hak orang larang. Dah dia kata sedap kat suara hamba ni, nak jadi penyanyi kok. Tambah nak jadi penyanyi kok. Biar tak kata guana pun. Dan nyanyi ada depan suami. Tak ada masalah kan. Suami kita nak tidur, kita pun nyanyi lagu anak itik tokwi. Tak kok tidur. Syekh pandai nyanyi tau. Tak ada. Minat. Mungkin lama, mana lama tak ada. Ada. Tak anda minat. Dia lagu ni, muzik ni, nyanyian ni dia fitrah manusia. Tuhan cipta jenis manusia ni dia suka bunyi-bunyian. Tak salah awang hak tu. Sebab tu Allah yang mencipta kita, dia reti. Wallahu khalaqakum. Nampak? Wa ma ta'malun. Allah yang cipta kamu dan perbuatan kamu. Sebab tu Allah sedia dalam syurga benda. Muzik dan penyanyi. Ada tak? Sebut dalam hadis-hadis sahih. Sebab jenis manusia ni dengar sedap, dia berahi. Cuma dalam dunia ni dia kawal sikit. Jangan melampau batas. Pasal ni bukan tujuan kita dicipta untuk hiburan semata-mata. Tujuan dicipta illa liya'budun, supaya kamu menjadi hamba-hambaku. Jadi hiburan di dalam dunia bukan matlamat, tetapi hanya sebagai hiburan. Bila sebut hiburan, sedikit sahaja. Baru hiburan. Sabar dah. Siap belaka dah. Sebut dalam hadis, isteri-isteri bidadari bernyanyi di dalam syurga. Dan pokok-pokok kayu, daun-daun kayu dalam syurga ditiup angin mengeluarkan bunyi muzik. Nampak? Sebab muzik ni diminati oleh manusia. Tuhan cipta. Tuhan buat kita, kemudian Tuhan buat muzik tu kita suka dengar. Lepas tu dia nak uji kita. Babe ke tidak? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami nak uji kamu dengan halal dan haram, nak tengok hak mana kamu sabar. Hak mana hak taat perintah. Kita tak sabar. Saya kahwin bila-bila ada isteri pandai nyanyi suka. Dan nak suruh dia nyanyi atas petah. Tak, ya ke tak? Dan suruh menyanyi dah ni. Rumah ingat surah. Itu baru betul, tak ada masalah dah minat menyanyi ingat. Jadi bukan kita nak larang penyanyi-penyanyi lelaki nak dengar ingat. Sini kata hak cinta-cinta makruh. Yang menaikkan semangat, kasihkan negara, cintakan tanah air, nampak? Itu bagus. Kalau hak perempuan awal-awal sudah haram sudah dah. Nasyid haram juga. Tak boleh, kerana nasyid adalah melunakkan suara. Mensedapkan suara. Tak ada orang puan nyanyi dia kena buat suara tak sedap. Imam Ghazali ni dia antara ulama besar yang mengharuskan muzik. Nampak? Dia ulama tasawuf, tapi dia juga mengharuskan muzik dengan syarat. Nampak? Maksud dia faham muzik, dia reti sangat, dia faham fitrah manusia. Tapi dalam bab perempuan, dia kata kalau orang perempuan tu ada orang laki-laki mari di rumah, tak ada orang, tak ada mahram, maka janganlah dia menjawab dengan suara yang lembut. Tak boleh. Buka kitab Ittihafus Sadah, syarah bagi Ihya Ulumuddin. Faham? Maknanya tak boleh orang lelaki tu mari nak minta benda-benda mustahak lah. Nak minta anak kucing kereta ke, tu lelaki pejabat besar suruh mari ambil. Faham? Ataupun bos pejabat, suami dia pesan ke kawan dia, lalu ke rumah aku tolong minta dengan bini aku tinggal barang waisang. Jadi bini kita ni atau anak dara ditubik luar, dia tak boleh cakap bergaduh. Kena cakap ngasar. Sunat cakap ngasar.
Ngasuh lagu mana biar faham, bukan ngasuh kurang ajar. Bukan tu orang tu pejabat mari ni nak khabar ni, nak mari ni anak kunci kereta ni tok laki mu suruh mari. Siapa dia mau mari sini? Bukan ngasuh gitu. Mana jangan suara halus. Faham? Jangan suara halus. Allah, abang mak kita lama sungguh tak kelih. Tak boleh. Mana kena ngasuh. Nak ambil benda anak kunci. Nanti kejap nak ambil anak kunci. Jangan naik duduk situ. Ngasuh gitu. Faham? Bukan suruh serengeng. Baca kitab tapi dah kita ni umat yang jauh daripada kitab. Jadi kita gini. Nampak? Macam tikus, hamster tak tahu benda. Nah, kita ni tak tahu benda kita ni. Hukum kita pun tak tahu. Nah. Setengah ulama kata kalau orang mari orang lelaki di rumah kita ni puang anak dara tak ada lelaki lagi je kena boleh cakap. Ada mustahak. Postman ke mari tanya tak? Kat mana rumah ni begini-begini 807 kat mana? Kita tu beg tu sunat ubur tangan dalam jari setengah lama kata. Kena buat gitu. Pasal apa? Takut jadi lembut. Ni ulama bukan kita reka. Nah. Ni pala umah. Mari naik dulu. Lama tak tengok Abang Najib. Nah. Nampak kawan tu naik lah 2 kali lagi, 2 naik lah. Dah 2 kali ajak tak sedap juga. Jadi ramah tak tahu ke benda. Membatasi peraturan lah betul. Sebab apa? Bila ada 2, wa kana syaitanu salisahuma. Syaitan yang ketiga. Bila syaitan yang ketiga suruh orang dia. Saya duduk dengan rapang, 2 orang lah rumah suruh orang dia. Waktu bik rehat ngaji Yasin. Ayo, tak usah kata saya kalau tu imam lorong kain. Naik rapang. Nak, apa kata abang imam. Nampak paham model ni. Geliat tu imam. Ada imam. Tu imam. Semayang 5 waktu dah kalau syekh. Nampak tak? Ada masalah. Mana kalau orang puan nyanyi haram sudah tak boleh. Melainkan orang puan dengar. Khabar tak kan? Jikalau tiada jemaah lelaki, maka hendaklah didirikan jemaah perempuan berimamkan seorang perempuan, dan hendaklah diqamat dengan perlahan, takut didengar suaranya oleh lelaki ajnabi. Orang ngaji lain. Faham? Ngaji kita umat surat khabar. Mana reti hukum hakam, reti metro sini harian tu kita pasal berita harian. Kita ada apa, kita seri dengan tikus ni. Tikus rawi kita reti tau. Tak reti dah kita anak-anak tikus. Campur dah reti juga. Sebab tu kita kembali ke pangkal jalan. Balik kita tegakkan semula Islam dalam diri, dalam keluarga, dalam kampung, seterusnya di dalam negara. Jadi di antara dosa pemerintah, mereka menyediakan penyanyi-penyanyi perempuan bernyanyi-nyanyi terlampau banyak di dalam channel-channel televisyen. Padahal itulah hak rakyat. Kita sebuah negara Islam, tak boleh lagu tu. Dah Arab Islam, Arab punah janang juga. Tengok channel Mesir nyanyi gelek, menari semua. Jordan negeri punah. TV dia teruk daripada kita lagi. Palestin pun ada juga. Dah macam mana tu nak uji kemenangan. Di Iraq, TV Iraq perempuan bernyanyi-nyanyi. Habis semua ni jarum Yahudi Nasara. Kita sampai ikut habis cara hidup dia. Kita kena aku walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tiada redha Yahudi Nasara hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu ikut cara hidup mereka. Millah makna cara hidup. Allah dah kata hatta tadkhulu dinahum, sampai kamu masuk agama mereka. Tapi hatta tattabi'a millatahum cukup sehingga kamu dapat ikut cara hidup mereka. Cara hidup hiburan melampau gini, cara hidup kafir laknatullah. Maka kita seru kerajaan hak ada tutup serta-merta program-program haram seperti itu sebelum datangnya Israel menjemput para pemerintah. Kak Gikan tak dang nak jawab. Mun jadi menteri besar, mun jadi Perdana Menteri, mun menteri penerangan, mun buat benda. Mun menyiarkan siaran-siaran perempuan bernyanyi, mun nak jawab benda sekarang. Nampak? Belalok mata-mata. Lekung tang di tokak, 70 hasta tenggelam di dalam bumi. Betul tak? Dah gitu kan. Opang menari.
Orang puan mengaji. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Satu golongan mengatakan haram juga. Sebab tu ramanya qari-qari yang antarabangsa yang nombor satu, yang hebat-hebat tidak sudi menyertai musabaqah Al-Quran sebenarnya yang dianjurkan oleh negara kita. Nah, ada qari yang datang, tapi ramai lagi qari-qari yang warak tak mau datang. Kerana kita membenarkan qariah-qariah perempuan memperdengarkan suara masing-masing. Nah, jadi dari segi fiqahnya ada ulama yang mengatakan harus, dari segi waraknya sebaik-baiknya tidak ada dah kaum wanita memperdengarkan Al-Quran. Orang mengaji dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah pun setelah Nabi wafat, dan ilmu yang tidak ada pada sahabat lelaki, ilmu tentang istihadah, ilmu tentang nifas, tentang haid, tentang rumah tangga, yang sahabat laki-laki tak dengar hadis tu. Maka sahabat mari belajar dengan Aisyah di belakang tabi. Nampak? Sebab apa Imam Ghazali dia kata mengharuskan nyanyian, apa kena, bila kena pada waktunya, kena pada syarat. Gitu juga ulama-ulama lain ada yang mengharuskan muzik sebab dia menghiburkan. Nampak? Orang yang letih jadi terhibur. Nah, orang yang serabut kadang-kadang jadi terhibur. Nah, kita serabut perut. Nah, lagi ingat boleh dah gaji ni, tak boleh juga. Kadang-kadang orang nak mari kutip hutang 50 riyal. Kita ingat boleh tengah hari, tak boleh juga. Bos kata esok pula gaji, serabut perut dah balik ni. Kita duduk nengung biar meja makan, bini kita mari nyanyi kat kita. Oh, hiburan selalu. Kita lupa bahawanya kita akan bertemu dengan tuan hutang petang ni. Kerana sedapnya suara bini kita. Gitu lah. Lepas tu ulama dia kaji. Dia tak sorang baharam-barang tu hukum. Dia kaji juga. Dengan fitrah manusia. Kemudian dia adukan dengan hadis-hadis tentang hiburan di akhirat. Banyak muzik, banyak menyanyi, banyak lagu di sana. Dini tak apa banyak, kerana dini bukan negeri ibadat. Tak ada sembahyang, tak ada puasa, tak ada zakat, tak ada haji, tak ada mengaji, tak ada berjuang, tak ada jihad, ada benda dah. Syurga galak pagi petang. Pagi menyanyi, petang disko, malam breakdance. Tok guru. Faham dah? Nak wek dah so kira. Ni bukan tempat ibadat ni, sini ni. Jadi sini tempat ibadat, biar banyak hiburan sikit-sikit. Menghilangkan kejemuan. Dan kalau isteri kata dah Syekh nyanyi, abang nyanyi lagu. Saya nak nyanyi lagu benda. Skopi yang saja mu. Nyanyi lagu Melayu. Abang nyanyi aspal lagu bang, abang Syekh. Kita serabut perut ni. Syekh nyanyi lagu ni. Aku bukannya Superman. Ngaji dengar lagu tu. Dah dengar kapok kepala kan. Maka dan ke-15 telah melaknatkan kesalahan umat ini oleh awalnya. Yang ini orang-orang kemudian memperlekehkan orang-orang dahulu. Berlaku gila ni. Berlaku nampak? Dia pelekeh juga dulu-dulu. Dalam semua segi. Orang muda-muda pelekeh orang tua. Awak tak ngendah. Kalau orang tua nasihat apa semua, awak nganjing. Pelekeh tu. Sampai orang alim pun pelekeh juga ulama dulu-dulu. Kata kitab Jawi tak molek lah. Ulama-ulama dulu-dulu tak faham lah. Dia lah faham. Baru ngaji University baru. Baru boleh PhD, baru tak boleh jadi ulama lagi. Dia bila dia dapat PhD bukan makna ulama. Faham? Ulama ni, taraf ulama mana dia banyak ilmu. Nampak? Ulama lah dia. Orang yang ada pada tubuh badannya berbagai-bagai ilmu. Kalau dia buat satu tesis saja, satu bidang hadis je,
Itu pun masalah sanak saja. Ada lah lagi lah ulama. Cuma panggil ustaz je lah. Cici mengajar tak boleh baca talqin. Marah orang berzanji. Marah baca kunut. Marah orang letak nama Said depan. Dah kita bukan ulama, bekas mufti negeri je. Kita sendiri anggap ulama, bukan ustaz, betul dah. Bukan ulama. Ulama ni orang rojak dengan dia. Siapa rojak? Ulama juga rojak ke dia. Kondeng Imam Syafi'i tak faham. Dia faham. Boleh dia kata Imam Syafi'i tak faham hadis. Nampak dia faham hadis. Daripada pakai serban, pakai sokok, daripada pakai jubah, pakai nektar, mana berkurangan. Dia pakai sokok, pakai serban, pakai nektar, pakai kok gitu. Pegawai takbir sabah, dia pakai yang dia. Pengarah jabatan baru kena. Takkan pengarah jabatan pakai spiah pula. Pakai serban. Ulailah kalau kita pakar hadis, pakai serban, pakai jubah. Mana bidang agama pakai yang Rasulullah. Wakil rakyat mana siapa? Pakai sokok, pakai baju kok. Hijim dia ni pakai baju kok, pakai tie. Dia manager bank. Tak tahu dah lah. Faham? Ni ngajar agama, tak salah pakai gitu. Tak apa haram, bukan masalah adab. Adab kena jaga tau. Adab batu terapik, dia ada baju dia. Pergi mana-mana pun. Tak ada lagi kita jumpa di negara mana kita melancong, terapik pakai kain pelekat. Faham tak? Dengan baju kelawar. Nak kejar orang dia berkebor-kebor gitu. Semua terapik, seluar dia ketat dan jenis boleh berlari, kasut bau. Faham tak? Takut kebor. Kasut kerah. Gitulah kita pergi. Hong Kong ke, Mongolia ke, New York ke, gitu terapik. Apa adab dia tak apa tak boleh pakai mesin air. Pergi negara Arab, terapik pakai luar ke. Dia tak buat jubah terapik. Pasal nak ngutur rabak habis jubah-jubah. Itu adab dia. Maka institusi agama, Tok Imam, Tok Bilal, Mufti, Qadi, Hakim Mahkamah Syariah, Tok Guru, ulama, ustaz, ulama hadis, ni pakaian dia. Dia ada uniform dia. Kena ikut biar sesuai. Askar. Tak buat askar. Askar kena pakai law pendek. Tak. Macam orang main bola. Lepas tu baju singlet. Askar. Dah nyanyi bahan dilitah. Tak. Lipan Jepun. Memang berat nanang negara tu. Dia ada nampak peraturan pakaian dia. Bukan kita nak kata tak boleh pakai. Adab-adab dia. Jadi jangan kondeng orang dulu-dulu dah mengajar lah. Apa dia kata ulama dulu tak pandai? Dah mu seorang pandai. Jangan kata kita ni tak pandai, kita pergi kata orang tak pandai. Kita yang tak pandai ni. Marah orang baca Quran kubur, marah benda. Marah orang menyanyi waktu tak betul. Baca Quran di kubur salah benda. Ke salah? Dia tidak ni, dia ni pandai ni, dia buat tesis ni. Tak kira pandai tak pandai. Mufti Mesir kata harus baca Quran di atas kubur. Dah mu mufti mana? Betul tak? Ni kalau kita gabung ni semua negeri ni mufti-mufti dalam Malaysia ni nak awam Mufti Mesir, mana lebih? Dah? Mana bodoh kan? Mufti Mesir orang tanya Syekh Hasanain Muhammad Makhluk, Syekh Ali Jumah, Dr. Said Tantawi, dia patut apa ni? Harus baca Quran di kubur. Dah siapa pahala kesi mati? Kalau Tuhan izin, siapa? Tuhan ada izin, tak siapa? Tu ulama jawab. Mari diceh bekas mufti. Tak siapa? Bid'ah dalalah. Aduh. Saya telah mengkaji beberapa hadis. Kepala otakmu. Kaji apa ni? Kitab orang dua lori ada. Bukan mu seorang ada kitab. Kondeng pula. Dia kata ulama pondok ni tak berapa sihat akalnya. Kemudian tidak sempurna. Nampak? Sebab apa? Orang tanya dia sebab apa kata ulama pondok tak pandai? Sebab ulama pondok ni asal ni budak-budak sekolah yang nakal.
Bila nakal dah nak buat dah atau pergi pondok, lepas tu jadi tok guru. Tok guru tak apa sihat. Jahat tak cakap gitu. Dah. Patut berkah celuk babak kerah pun ni muzium losong. Faham? Nak tengok sama. Nah, apa pula kata gitu? Hak jadi ulama daripada pondok tu bukan hak nakal-nakal. Hak nakal-nakal tu dah 2 tahun lepas tu sembah ah. Hak ngaji dia bila cek dah mak ayah dia atas. Hak bijak dah. Faham? Baru boleh jadi tubik jadi ulama. Nah, ingat jadi ulama belaka atau pondok dah. Jadi tok imam boleh ha. Dah hak terpilih tu hak hebat dah. Dia kata hak jadi ulama tu hak asal jahat di sekolah, curi. Nampak toreh kereta cikgu, bahang pe kuda, isak gang. Cik lari nak buat atau pondok. Lepas tu tubik pondok jadi tok guru ngajar, tok guru bodoh tu. Tok guru nano. Nah, ini semua ni suara-suara syaitan. Suara jahat nak memperlekehkan ulama-ulama. Bukan kita nak masuk belah mana-mana, tapi awak tak cakap gitu. Nah, cakap dia bodoh gitu. Dia kata Tok Said ni, nama Said ni mari duana asal zaman Nabi ada sekarang nama Said. Dia kata orang dulu-dulu orang Melayu ni duk tengok orang Arab mari panggil Said belaka. Nah, dia ingat itu tuan Rasulullah. Orang nu khabar pokoknya kapung sampai sini tuang Said panggil. Mana menghina keturunan Said. Orang tak cakap gitu, bodoh gitu. Nah, betul Nabi kata walau Tok Said sekalipun keturunan aku tapi derhaka masuk neraka. Cakap gitu tak apa. Nah, ini apa hina keturunan orang? Sadaqallahul azim. Bid'ah juga dah boleh kata kau. Nampak? Dah benda boleh kata kena ikut dia. Nah, tapi orang buat kajian, tengok murid-murid dia orang kaya belaka. Ada 2-3 kerak lagi, 2-3 ekor lagi macam dia kau. Orang kaji tengok rupanya dia buat ngajar di rumah banglo-banglo. Hak pergi hadir mesti 600,000 suti. BMW 400,000. Masuk parak bawah. Belah-belah ribu masuk. Nah, itulah cerita yang sebenar. Sebab tu puak-puak ni hak duduk pertikar sangat ke, dah kitab-kitab lama duduk pertikar orang baca rawi, duduk pertikar orang baca usuli. Dia orang ni tidak sibuk masalah zina, masalah joget, masalah sosial, tak ada sibuk tu. Dia sibuk hal ni. Nah, tu cerita dia. Kalau kita ikut orang lagu ni, kita masuk dalam lubang kubur. Maka nantilah oleh kamu pada ketika itu akan kedatangan bala angin yang merah. Jadi ingat, bila umat telah melakukan 15 perkara, nampaknya 15 perkara ni telah ada belaka dah. Nampak Tok Guru Pondok Kedah yang ngajar dia kata 15 perkara ni ada dah. Nampak? Perempuan bernyanyi leni penuh dah. Nah, zakat dikutip oleh pemerintah secara zalim, orang kedekut nak bayar zakat berlaku dah. Tidak dilaksanakan hukum-hukum dalam Quran ada dah. Isteri derhaka suami ada dah. Suami ikut isteri dak ra'i ke ibu bapa ada dah. Anak-anak derhaka pada orang tua ada dah. Anak mendulukan cakap kawan daripada cakap ayahnya sendiri ada dah. Nah, ada belaka dah. Maka nantilah turun angin yang merah. Tahu tak angin merah saya? Angin ahmar. Ahmar bahasa Arab, bahasa Melayu makna merah. Faham? Jangan kata pelik. Tak je dengar angin merah. Angin ahmar ada kau tulis lah, sakit tu. Ahmar tu bahasa Arab. Nampak? Bahasa Melayu panggil merah. Nampak? Rihul ahmar, angin merah. Red wind. Faham? Orang putih panggil. Kita duduk sesuruh ingat pakai kasut red wing. Faham? Siapa keting sama aluh dengan batang mikrofon kasut red wing pada rok nak akak. Tu makna angin merah tu disebut dah. Zaman Nabi Sulaiman angin merah. Kau kan doa angin kan, doa tak boleh kena nyakit angin ahmad, doa Nabi Sulaiman kan. Nampak? Angin merah, red wing. Tu tak? Apa dah? Angin ahmar kena jadi lembek. Kalau lelaki mati sebelah kanan, perempuan mati sebelah kiri. Pada adat lah, ada kena tangan saja. Tak boleh cakap. Berlaku gila ni. Dia kena orang baik, kena orang jahat kena. Dia lalu kot dalam rumah, lalu kot tikar, lalu kot celah lorong, lalu kot pohon-pohon kayu. Singgah tak boleh cakap. Cak ni molek-molek ada. Nah, rak kena tak boleh cakap. Ping ke bawah.
Panggil Tok Bomo, angin dah. Jebor air liur tu bik. Dari nak cakap, dari cakap. Angin ahmar. Sebab apa tu orang angin ni? Bila berlaku 15 maksiat ni orang buat. Dalam ni tamu-tamu orang kena angin. Kakak angin, kakak angin, kakak angin. Orang pun makin berangin. Nah. Bila nanti orang main judi, Tok Imam kena. Tak nanti orang semayang. Orang tak semayang kena. Sebab dia jenis angin. Nampak? Jadi kita yang sebenarnya menarik bala daripada langit. Kita dah kita dah buat animal perkara, dah kita dah cegah kemungkaran. Ada ulama nak menegakkan Islam, kita tak lakau. Ada jemaah nak menghidupkan balik sunnah-sunnah Rasulullah, kita tak masuk capur. Kita kira cari makan ke darah pagi petang. Lepas tu jadi bala semakin banyak meratai. Lepas tu kita ni biar ada sikap nak ubah keadaan. Nampak sekarang ni nikmat yang ada Tuhan semakin tarik. Nikmat perpaduan ada balah menteri. Nikmat anak yang soleh tak ada dah ni, anak koleh kacang belaka. Nikmat isteri solehah jadi jahat habis bini. Nikmat suami yang baik, suami pun tak bertanggungjawab habis lah. Tuhan tarik apa? Kejap sedar. Kita duduk nampak nikmat pitih je. Mata yang terang, nampak kitab, nampak Quran, nampak hadis, Tuhan tarik balik lah. Mata kita mana tengok kitab, tengok surat khabar mak. Lidah yang boleh menyebut Al-Quran nikmat, Tuhan tarik balik. Dah dibaca dah ni kita. Pada sembang 3 kedai kopi 3 jam sekali sembang. Ditarik balik dah. Zaman cek-cek itu dia benar lagi kita baca Quran. Kalau ni tak benar lah. Ditarik itu. Pasal apa? Pasal kita tidak syukur dengan nikmat Allah. Atau ditenggelamkan di dalam bumi, atau diubahkan rupa. Na'udzubillahi min zalik. Banyak dah berlaku. Kalau tengok dalam internet, budak lahir muka anjing, budak lahir muka lembu, macam-macam peseng. Hak kepala 2, tangan 4, kaki 3, pelik-pelik tu bik. Di Rusia kepala 2 tu bik budak. Dulu kita ngaji kitab Sabilal Muhtadin, dia kata hendak wajiblah dibasuh muka daripada tempat tumbuh rambut sampai ke bawah dagu. Dan jika ada bagi seorang itu 2 muka, maka hendaklah dibasuh muka yang menghadap ke hadapan. Kita kata kau mana pula kitab ni pada 2 muka, kau mana pula. Tahun 90-an lahir di Rusia 2 kepala. 2001 lahir pula 2 orang lagi di India 2 kepala. Nampak? Budak, baby. Dah. Dalam satu hadis dalam kitab Nailul Autar, kalau tak silap riwayat Imam Nasa'i dan Tabarani, kata Rasulullah SAW, fi hadhil ummah khasbun, akan berlaku pada umat ini khasbun. Nampak? Iaitu pengubahan rupa. Ditenggelamkan dalam bumi, gempa bumi ada gila ni. Zalzalah, gempa bumi. Gempa hak paling hebat kiamat lagi. Seretak, acul buah habis. Sekarang diorang buat setepak. 3 bulan ada setepak, 2 bulan berlaku setepak. Tapi dah tak kena pak kita, jadi kita duduk enjoy lagi. Tak ada apa-apa. Bangunan hak tekak 6 jadi tekak 1. Dah tekak 1 mana? Duduk dalam bumi, tenggelam bumi. Highland Tower tak ingat? Kuala Lumpur. Seramai-ramai tu 2 orang hidup. Tu panggil tenggelam bumi. Bangunan tenggelam dalam bumi. Ada benda. Dan diubahkan rupa, dia kata, seperti rupa anjing dan babi. Banyak dah orang mayat, orang mandi, orang mati, dia kata mayat ada hawa anjing muka. Cuma tak cerita kat orang. Mulut jadi mucung, hidung jadi macam babi. Faham? Pasal perangai masih hidup. Tapi tak buat sokma. Kalau buat sokma, jadi kita tak jadi kerja buat tau. Sekali-sekala. Tanda kebesaran. Macam mukjizat kau.
Bukan hari-hari Nabi tunjuk mukjizat, sekali-sekali. Nah, sebab kita ni Tuhan nak uji. Kalau tunjuk pagi petang keadaan neraka, tak ada dah orang neraka. Pagi tengok alik langit, Tuhan buat skrin di langit, gambar orang kena seksa dalam neraka. Habis. Nampak awet-awet punggu-punya habis, beli purdah ladu jahit. Tang tunjuk pula keadaan orang kena katak laku pun lenggak langit, nampak belaka skrin besar 18,000 kaki, nampak habis. Tuhan boleh buat gitu. Boleh, tak payah buat cerita dalam Quran dah. Cerita dalam hadis dah. Mudah pergi dengar siapa suruh. Nah. Bak tak buat gitu, jadi kita tak ikhlas sebagai hamba Allah, terpaksa. Macam ngaji Quran, Tuhan boleh buat kita ngaji habis pipi, kita pun buka lakah. Nah, tengok ada RM100. Tuhan boleh buat. Kalau kita dah habis, buka kosong. Tapi bila kita baca sungguh habis, tupik 100. Gamaknya berapa lah Syekh baca? Siapa habis buat ngisap dah ada ngaji lagi. Ngaji. Dah apa dah selok 100. Tuhan boleh buat kalau kita semayang tahajud malam, kita bangun pukul 3 pagi. Allahu Akbar, aku sunat semayang sunat tahajud 2 rakaat. Lepas salam selok sejadah tubik 1000. Tuhan boleh buat. Tapi kalau tak semayang selok saja tak ada. Gamaknya kita pacerah. Nampak? Allah leceh nak serah dah. Nak lagi habis tahajud. Moleknya dua panjang sikit, tak 2 minggu lah start malam. Nah, tu kita. Nah, batu orang tak berebut jadi tok imam. Tok imam lah ada gaji, kalau ada gaji tak buat cetong. Boleh 300 ya tok imam, tok bilang 108. Nak beli i72 dah lepas. Nokia. Nah, ada gerak dah orang berebut ni mana projek ah. Mu bahan 8 juta, aku bahan 3 juta, mu 2 juta. Tu hak parak kan nak. Hak jadi tok imam lah. Kalau mandi orang mati upah 15,000 sekali mandi, amal nak jadi orang mandi. Sungguh. Tengok borang nyanyi Akademi Fantasia 1 juta borang leaching, tak muat, tak cukup, tak cakap nak cetak kali pertama 600,000, cetak kali kedua 400,000, 1 juta habis leaching borang, habis nak menyanyi, nak buat maksiat. Nah, tu imam ada borang kursus mandi orang mati sekeping je luar. Tak, tu pun tak down kursus mati dulu dia. Pasal apa? Pasal ni ya. Cuma mandi orang mati 15,000. Saya nak jadi tak mandi orang mati? Tengok. Kalau sebulan tak ada, boleh 10, 150,000. Nah, dah sama ni minta lah mati pula pok 7 esok 15 orang. Nah, tapi boleh kain pelekat. Nak cak orang 2 kena pergi jahit pula, mampu pula 2 ya atas sembah. Bila biti 10 ya 30 gitu je lah. Tak kau cakap. Dan barang sebagainya, wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Semasa dalam keadaan solat jemaah, makmum menyedari bahawa terdapat najis di bahagian tubuh badan atau pakaian imam. Bagaimana cara makmum untuk memberitahu imam dalam keadaan tengah solat? Sedangkan tindakan imam bila menyedari najis tersebut, dan apakah pula tindakan makmum seterusnya? Baik. Makmum duduk belakang tok imam, tengok tai cicak ada atas piyah tok imam. Makmum pun tegur subhanallah. Siapa cerah tok imam tak reti. Tak? Sebab subhanallah tu benda berhad. Jadi caranya makmum taklah menjatuhkan kopiah tok imam. Ingat kalau kita jadi imam, ada orang mari cabut piyah kita, maknanya ada sesuatu di atas kopiah kita, atas sokok kita. Jangan balik gocoh. Lama paling lapuk sutin. Maka dimaaf lagi, melainkan daripada awal dah. Maka bila awal dah ada najis yang memang melekat di tubuh tok imam, jadi tak boleh kita nak buang, maka hendaklah makmum itu pergi terus duduk di sebelah imam. Faham? Makmum belakang pergi berjalan duduk sebelah imam, tanda imam bila tengok ada orang mari duduk sebelah, berhentilah semayang. Awak telah rosak. Faham lagi? Kena ingat lama orang mari duduk sebelah dah lari, tolak pula. Faham tak? Gigi rasa bodoh. Bagaimana cara yang berkesan memulakan mencuba di perniagaan mengikut aturan Islam, cara yang berkat Allah Taala dalam perniagaan?
Jelaskan kepada Nabi SAW bidang perniagaan begini untuk menjadi contoh panduan yang terbaik supaya dapat diamalkan oleh bakal-bakal usahawan maupun usahawan yang telah lama bergiat aktif dalam bidang tersebut. Yang pertama sekali Nabi ajar kita istikharah. Kita nak buka satu perniagaan. Sebab perniagaan ni memanglah kalau bagi kita benda yang baik, dia memulakan keuntungan. Tapi Allah lebih tahu akibat. Sebab kadang-kadang kita untung di segi duniawi, ukhrawi kita rugi. Sebab tu dengan istikharah kita minta Tuhan tunjuk. Kalau perniagaan ini baik bagiku, jadikan berjaya, jadi mudah. Kalau tidak baik, walaupun pitih hutang banyak, jadikan jauh daripada aku. Tu yang pertama. Kedua, kita dengan niat mencari rezeki yang halal. Patuhi peraturan syarak. Mulakan dengan panggil orang solat hajat di kedai kita, bagi makan free. Nah, kalau kedai makan panggil orang surat, mari makan free. Nak tolong selamatkan perniagaan, tambah jadi orang deki dan sebagainya. Ramai lebih baik. Begitu cara dia. Apa pandangan dan untuk meningkatkan menguatkan keimanan supaya tak goyah dengan godaan syaitan dan dapati baru sekalinya keimanan itu seorang itu naik dan ada kalanya turun. Baik. Iman ini hak jadi naik semua iman para nabi. Iman naik turun ni iman kita lah. Bila kita melakukan taat, maka iman itu gemuk. Bila kita melakukan maksiat, maka iman itu turun. Maka jauhilah perkara-perkara derhaka. Dia kena gitu. Bila kita melakukan derhaka, maksiat dan dosa, cepat-cepat kita mohon ampun. Maka al-hasanat yuzhibna sayyi'at, kata Allah dalam Quran. Bila kita sedar aku dosa aku semalam gitu bik ngawek tu, ambil wudu, baca Quran, sebagai kafarah. Ikutilah perbuatan salah kamu dengan berbuat kebajikan. Kalau ada gitu sama, insya-Allah nak lari pada buat salah tak boleh. Pasal kita bukan maksum. Salah kita ada masing-masing. Imam cara imam, Tok Bilal cara Tok Bilal, Mak Repik cara Mak Repik. Ada dosa belaka. Cuma ada azam kita nak keluar daripada dosa, nak jadi hamba Allah yang taat. Bagaimanakah cara kaedah berkesan berzikir la ilaha illallah supaya betul-betul menyusup dalam hati, menjadi sebati dengan zikir tersebut, buang segala kotoran dalam hati. Yang pertama sekali kita wajib mengetahui akan makna la ilaha illallah. Apakah makna dia? Maknanya paling ringkas dan padat ialah la ilaha la ma'buda bihaqqin illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Itu sekurang-kurang makna yang kamalat. Ni kita faham makna, kita pun tahlil lah. La ilaha illallah ni tahlil lah, kita nyebut la ilaha illallah. Kemudian cara kaifiat lagu mana? Kaifiat hak Nabi baca lah. Jangan lebih daripada hak. Jangan dipotong-potong pula kalimah. Jangan laju tak tahu benda. Siapa musim ligat sekali tak tahu benda. Biar putih molek walau sepatah sekalipun. Oleh kerana ini kalimah yang paling agung, pahalanya besar. Dan kalau tak butik, ataupun tidak ikhlas, 100 patah sebut, tapi nak makan ke darah malam rati, tak ada pahala. Sebab itulah duduk saja-saja sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bawa kereta seorang la ilaha illallah, insya-Allah tak berlanggar. Tak ada orang berlanggar la ilaha illallah, tak ada. Kalau berlanggar dah mujur baru. Mujur baru kalimah sebut la ilaha illallah. Hak terakhir disebut sebelum insiden la ilaha illallah. Mujur baru. Soalan seterusnya. Saya pernah bagi duit kepada ayah saya. Ayah saya pernah sumpah mak saya. Saya larang ke ayah saya jangan sumpah ke mak. Lepas tu dia marah ke saya. Saya hilang sabar. Saya kata ke ayah, kalau start pada hari ni saya sumpah tak boleh bagi 1 sen dah ke ayah. Lepas tu saya mari rasa bersalah pula. Macam mana tu? Tolong jelaskan. Dia ni mak ayah dia ni berakhir sumpah ke mak dia. Jadi sumpah ni mungkin bukan makna sumpah dalam syarak, makna maki hamu lah. Jadi dia ni tak usah dia katalah ke mak gitu tak boleh. Jadi ayah ni orang tua dah makan haji nama tu dulu. Mana boleh anak-anak larang. Ya ada gak buah dak molek orang tua. Buah dak apa sihat. Anak-anak tu nasihat ambo dengar.
Dia nasihat ni tak mesti orang muda, orang tua. Dia tak ada umur. Nampak? Wa tawasau bil haqq, kata dah kan, saling berpesan-pesan dengan kebenaran. Ad-dinun nasihat, agama tu nasihat. Ayah nasihatkan anak nasihatkan ayah. Nak siapa salah kena dengar. Jangan bakal anak kita nasihat kita tak mau dengar. Cuma cara anak nasihat kena pandai. Jangan depan orang. Tak boleh aib dia dengan perkataan yang lembut. Hukum keras, perkataan tu lembut. Tak liwat gini ayah haram. Haram tetap haram. Keras tu. Jangan kena pula. Jadi ayah dia marah ke dia? Marah dia pula pasal dia nasihat ayah dia. Dia panasan dah, biarlah. Dia tak muya binti ke ayah. Dia tak mau dengar kan. Sumpah. Dia pun bersumpah. Kalau benar dia bersumpah demi Allah, wallahi tallahi billahi, maka hendaklah dia langgar sumpah. Jangan siapa maknanya ayah kita tak dengar kita tak mau duit. Itu hal lain. Ayah kita dia sumpah, mak kita maki hamun, dia berdosa kepada Allah. Dia tak mau dengar nasihat yang baik, dia rugi. Hak kita kena biti, wajib kena beri hak tu. Jangan campur hak tu. Dia hak gugur nafkah ni isteri. Sebut dalam Quran, dalam ni isteri yang tak mau dengar nasihat suami, gugur nafkah. Ayah tak gugur. Kalau ayah tu fakir miskin, wajib kena beri juga. Walaupun ayah tu kafir pun wajib kena hormat. Jadi tarik baliklah langgar sumpah dah. Setengah ulama kata langgar sumpah. Iaitulah hendaklah kita beri makan 10 orang miskin. 10 orang, seorang nasi buku. Air nasi buku, air take oping. 10 orang. Niat bayar kafarah sumpah, denda sumpah. Lepas pada tu kita boleh beri baliklah apa yang telah kita sumpah tadi. Soalan seterusnya, air mazi kena pada kain, kita boleh membatalkan solat kita? Ni siapa ni? Syekh tanya kan? Air mazi ni najis. Kalau kena di kain sedikit sah sembahyang. Jenis dia ni diberati, dibalakan dengan jenis banyak air mazi. Jadi jenis ni kalau kena sikit ada halus je kena di kain, dimaaf pada syarak. Sama dengan darah nyamuk, sama dengan darah kudih, darah luka dan sebagainya. Bila banyak tak boleh, wajib kena basuh. Dia gitu. Ada pun air mani barulah tidak najis. Berjeruk 3 liter ada di air kain Tok Imam. Sah juga semayangnya. Adakah luka terkena pada kain kita boleh membatalkan solat kita? Adakah luka yang terkena pada kain tidak batal solat? Apa batal solat pula luka kena kain? Luka kita keluar darah tak batal solat. Melainkan belum solat luka kita ni, katakan jahit dah sini. Rebah mutu masuk bahan di poket. Jahit 8 jahit sini. Belum semayang dia neles tepi darah. Kita wajib kena basuh. Bukan atas luka tu, atas darah tu lah, pasal dia najis. Kita pun semayang, dalam semayang tu keluar pula, maaf pada syarak. Sebelum semayang ada sikit-sikit darah di luka, sunat basuh, tak wajib. Nampak lagi? Soalan seterusnya, Muslimat wajib pakai stokin mana kalau keluar rumah? Contohnya menyiram pokok bunga, bakar sapau, hantar makanan rumah jiran, atau duduk di rumahnya bersembang sejam dua, kena pakai juga? Jawabnya tidak wajib perempuan pakai stokin. Yang wajibnya perempuan tutup aurat, sama ada stokin ke atau benda lain. Masuk beledi tak apa. Bukan stokin itu wajib tutup aurat. Jadi kalau tidak pakai stokin tapi seluar dia labuh, pas luar dia labuh jatuh atas kaki kaki dia, pakai kasut pula. Maka dia menutup aurat. Lepas tu jalan-jalan sekarang tu kadang-kadang terangkat sikit nampak tumit, siapa suruh kita tengok hak gitu. Dia buka terus ni, kaki jelek tubik ke bawah. Tu mana membuka aurat. Macam apa ni pakai kain ya. Pakai kain molek dah. Pakai kain sama aja dengan buku lali. Lepas tu dia pakai kasut. Tak katakan kasut dia kasut badminton master. Orang main takraw. Kalau tengok gitu tak apa lah. Dah lalu lori bandar terangkat kain. Nampak puing tu. Tu bila apa belalok mata-mata. Tu dia tak berdosa tu. Dia kira tutup aurat dah. Gitu juga. Dia tubik sirang bunga, dia pakai seluar, dia pakai kain labuh dah.
Nah, tapi kadang-kadang dia nak jakah balik, nak pergi kat parit, dia jakah belakang, orang tengok bawah, nampak kaki dia. Itu dia maaf dah pada syarak, bukanlah bawah kuasa dia. Nah, yang dak boleh tu bik awal-awal lagi. Bukan kata dia, bukan kata apa benda ni sirang ke bunga. Balik surah, balik-balik ada mak haji, dia selok lagi peti. Nah, takut kemucuk ni musim-musim hujan. Nah, balik surah kat kain lah ke mak haji jelang. Nah, tu imam suluh ke belakang kat motor. Dak lari sikit. Nah, tu imam hak mati bini 6 tahun dah. Nah, tu haram situ pula. Dah orang lalu ke belakang dah suluh kita dak kenapa. Dia tu takut lecah-lecah apa? Isteri Rasulullah. Sahabat-sahabat perempuan zaman Nabi kainnya sejatka jatuh atas tanah, berselerek, hancur bawah. Nah, itu je. Hak molek dah tu orang kata besar dah tu sampai atas pada buku lali, selok lagi pula dak puas hati. Takut mucuk dah mucuk bukan naga, mucuk. Biar nyelekat kira. Lain tak ada orang nak selok. Nah. Orang lelaki dia kok nyakit itu balik surah. Nah, balik surah, dia tahu dia jenis akak kain, takut mucuk. Lo dalam ada akak. Nah, lakah bagar akak kain, lakah lah. Ilah Allah. Dia akak lakah kawat, nyegi akak kain pagi tu. Tak ada kena-mengena. Tu dah akak kain dah lakah bagar biar pada batuk dengan akak. Nah, siapa sama aireh dengan mata punah. Dah kalau sakut. Nah. Dok ke dok boleh keturunan. Dia kena jagalah benda lagu tu. Jadi bukanlah siapa nak tobik sirang kebun, nak sirang bunga, nak tobik jemur baju kena pakai stokeng. Bukan mana gitu. Nah, jadi jangan pakai kain sekat sangat dah, kita tak mau pakai stokeng, nak pakai selipar je nak pergi jemur kain. Gitu. Boleh tak muslimat pakai celak dia orang kena kalau saya solat hanya dalam rumah tapi suami saya tidak menyuruhnya dan tak juga melarang, tapi dia tengok saja. Kena pula kalau jiran sebelah datang rumah kita, tengok kita dalam keadaan demikian, kalau kita ambil wuduk masih lagi ada bekas celak, itu sah ke tak wuduk. Celak ni kalau jadi jenis maknanya macam maskara tu, dia jenis melekat, jadi wajib kena gonyoh dulu kalau nak pakai, kalau nak wuduk. Tapi kalau jenis celak arak tu, hak jenis debu tu, hak celuk itu toreh gitu, hak tu bila kena wuduk dia hilang selalu. Nampak? Hanya tinggal asar kesang warna hitam saja. Jadi bila orang pakai celak, kalau kita rasa tak mau basuh dulu, nak sekali ambil wuduk, gonyoh sikit kuat masa kita lama wuduk tu. Kemudian dia kata di rumah dia pakai celak, tak ada masalah lah. Dia termasuk dalam perhiasan ataupun alat makeup. Dan kalau keluar rumah pun boleh, tak ada masalah, tetapi jangan melampau-lampau. Kerana Allah tak larang bermakeup, Allah larang berdoa lalu macam orang kafir. Allah kata wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu bertabarruj, jangan berhias, bermakeup seperti makeup perempuan-perempuan kafir yang jahiliyah. Mana nak makeup ada kadang-kadang patut pasal luar rumah, bukan suamimu luar ni. Nak memada dengan sedikit. Jadi kalau sedikit celak tak ada masalah. Jangan sampai hijau tak kelopak mata. Tak. Biru apa benda ni? Siapa sama pipi hubuh ni. Lama hari sama pula. Tu bib jabat nak. Bibir siapa berkilat-kilat, tu tabarrujal jahiliyatil ula haram. Tak boleh. Suami tak kisah pakai celak ke tak pakai celak, tu kau pandai dia. Sebab dia asal bukan wajib. Bila suami suruh maka menjadi wajib. Sunat perempuan berhias kepada suami. Pakai baju lawa di rumah nak tunjuk ke suami. Pakai seksi-seksi sikit, belah daripada betih sampai ke atas tekuk belah. Pakai alat-alat tu, alat-alat makeup habis-habis, lawa habis-habis, berlapis-lapis. Kau pandai lah untuk suami kita. Tak apa. Dan suami tak suruh, sunat saja. Suami suruh jadi wajib. Kewajipan belanja membeli alat makeup wajib atas suami. Suami kata pakai kecu kalau aku duduk di rumah, wajib kena pakai. Dah kecu tak ada, suami wajib beli. Bila suami beli, maka perempuan wajib pakai. Dia gitu. Suami saya dengar kuliah tak pernah miss. Masalahnya dia duduk di luar. Kalau hujan lebat dia masuk. Bagus kok suami. Semayang di rumah lewat waktu, saya kena khabar lah acak kali sikit. Kadang-kadang berlaku pernikahan, dosa tak saya? Mana pula kalau kita cerita pada orang lain kelakuan suami kita ini, berdosa juga ke? Dia kata suami dia mari malam ni tapi duduk di luar. Hujan baru masuk, dengan ada makan baru masuk. Tak apalah, dah pernah dalam nak masuk pun ni.
Tapi ada apa Syamil ni dia kata mayang lewat semua. Nampak? Dia sama tukang pesan memang orang puang hak ni nak puji. Dia orang puang banyakkan kalau tanya suami-suami kalau subuh isteri lah gerak. Suami mampu gerah tak gerak bini. Nampak tak kalau agak ke suami pukul 8 ketua pemuda pukul 8. Ketika malam tak tahu kan. Nampak? Jadi kita tanya banyak, dia tanya saing. Isteri gerak. Ni kelebihan orang puang. Lebih pula dia dekat kurang pula orang lelaki. Dia bangun awal, dia bangun, dia semayang, dia mandi, dia betul apa semua. Kita dah bangun lagi. Hak tu lebih orang puang. Cuma hak tak sedapnya dia bangun awal tu kelebek-bek piti. Bahan dulu gak. 2-3 riak. Hak curi lah. Jadi kadang-kadang dia ni naik angin juga. Jadi terkasar bahasa minta maaf lah kepada suami awak gua ni. Seboleh-boleh ni jangan sampai balah. Apa hukum guna nila kain untuk solat? Jawabnya sah. Kena apa benda ni basuh selepas daripada kita guna nila. Kerana setengah-setengah nila itu dia ada mengandungi najis. Setengah ulama kata dimaaf, setengah ulama kata tak dimaaf. Lepas guna nila kita kena kicau sampai bersih. Adapun warna cerah hak lekat pada baju itu tak lagi zat nila, tapi hanyalah apa namanya kesan daripada baju yang terkena nila. Sah tak solat pakai baju yang jarang? Sebab ramai saya tengok orang pakai baju jarang. Sah pakai baju jarang. Yang tak bolehnya baju jarang nampak aurat di dalam. Macam orang perempuan baju jarang nampak tubuh, tak sah. Laki-laki baju jarang nampak tubuh tu mana? Punggung. Nampak punggung, tak sah. Nampak mana? Nampak belakang orang lelaki bukan aurat, sah sembahyang. Soalan seterusnya, insya-Allah 15 minit ni. Boleh tak saya ikut imam yang berpahaman Wahabi? Kerana sebelum ini saya pernah mendengar dari kuliahnya dia mengatakan mentafsirkan ayat mutasyabihat dengan Tuhan kita duduk sila tindik sila lendik seperti baru duduk sila atas arah. Dan hari Nabi ditafsir lagu tu juga. Tuhan turun 1-3 malam. Adakah orang yang mentafsir ayat ini tergolong dari ahli sunnah atau tidak? Lagu ni golongan ini di akhirat kerana Nabi bersabda selagi akan berpecah umatku 72 puak dan semuanya kena neraka kecuali satu darjah. Baik. Jadi dia kata orang ni ngajar, dia kata Tuhan duduk maknanya duduk sila jereng-jereng lah macam duduk atas kursi terus. Kalau lagu tu lah ada di waktu imam. Kerana tak ada jawapan ulama-ulama yang muktabar seperti itu masalah Ar-Rahman wa 'ala 'arsy istawa. Ulama satu golongan maknanya tidak mentakwilkan ayat. Mereka berkata Allahu a'lamu bimuradihi. Allah lebih mengetahui dengan maksud. Satu lagi golongan juga ahli sunnah jamaah dia takwil. Allah duduk di antara mana Allah yang berkuasa ke atas arah makhluk yang paling besar, apatah lagi kita makhluk yang kecil ini. Maknanya dialah memerintah segala dunia ini dan alam ini. Dan maksud yang sebenar yang paling tepat Allah juga yang mengetahui, maha suci seperti duduknya manusia. Kalau ngajar duduk macam duduk manusia dari waktu imam, waktu sesat lagi menyesatkan. Kita takat dengan orang, kita benda pula ni. Kita pakat dengan orang Proton nak ambil cushion kereta. Hak boleh dipakai lagipun kereta lama itu dia nak buat pelupus juga. Jadi baiklah kita ambil pakai kat kereta kita daripada buang saja. Ni benda pula. Baru ni Proton membuat tukar beli dengan kereta lama dengan harga RM5,000. Saya tengok banyak kereta-kereta molek lagi, boleh ke tak kita pakat dengan orang Proton nak ambil cushion kereta. Jadi kereta Proton nak tukar kereta dengan kereta baru RM5,000. Nak ambil kereta lama. Kereta baru tambah hak tak RM5,000 tu. Dia ni nak ambil kereta hak lama tu, dia nak ambil kosing hak molek-molek. Jadi Proton akan lupus lah. Jadi kalau nak lupus dan company tu nak beri kita, tak ada masalah. Boleh ya. Masalahnya kita ambil secara tidak izin. Ada boleh ya. Nampak? Itu tak boleh. Dan ni syarikat tu sendiri yang izin kita ambil, tak apa. Yang tak bolehnya kereta tu kereta orang nak beli, kita pergi bahang dulu kursi. Lepas tu tuan ni naik kursi hak lain. Tu baru tak boleh. Ni tuan ni tak mahu dah kereta tu jual balik ke kedai pun nak bakar api dah, kita pergi ambil kursi boleh ya. Saya ada terima tunggakan gaji 8,900. Belanja dah ikan bakar.
Main tanya semua. Tunggakan tersebut gaji bulanan saya 2008 hingga November 2009 saya dikenakan zakat. Baik. Dia hak kita tu dapat dah tapi cuma tak serah lagi pada kita. Dan cukup setahun 8,009 kena zakat. Dikira simpanan kita. Cuma namanya tunggakan. Dengar kata kayu kilih berang. Benda pula ni. Untuk tenaga batin boleh kita pakai tak? Tak boleh. Baru ni ni baca dah ni. Soalan seterusnya. InsyaAllah 12 minit lagi. Kita baca berhabis Dua orang pegawai keselatan bertugas hari Jumaat. Salah seorang yang benar kewajiban mengerjakan solat Jumaat. Apakah pahalanya sama seperti pergi solat Jumaat dengan seorang lagi berkawal di pondok pengawal? Dalam kitab fiqh dia kata tidak mengapa tidak hadir solat Jumaat seorang kerana menjaga harta daripada pencuri. Jikalau ghaliknya ada pencuri, jikalau tiada yang menjaga harta. Dan tidaklah pada tiap-tiap minggu jadi pusing orang, jadi hukumnya haru. Sama juga diharukan polis-polis yang jaga pada orang sembahyang Jumaat, dia jaga orang mencuri. Jadi boleh. Tak boleh dia sama jaga nak minggu dia tak sembahyang Jumaat, baru tak boleh. Seorang rakan kirim duit untuk beli CD. Lepas solat Isyak, ustaz buat pengumuman kutipan derma untuk saudara yang tipu bencana. Soalannya yang mana lebih afdal, dulukan harta rakan, hajat rakan ataupun menderma? Duit siapa? Kalau duit tu duit kawan kita dah kirim, tak boleh derma lah duit tu. Kena beli hak disuruh. Tapi kawan disuruh kirim, kita khabar kalau untuk beli kita bagi sanggup dah. Maka hak tu kita bolehlah pilih antara menderma ataupun nak tolong. Dua-dua tu boleh pahala belaka. Kerana kawan kita minta tolong pakai duit kita dulu beli suatu barang. Tengok keadaan. Kalau kita beli hak dia tu selalu dia jadi baik dengan kita, kita tak beli jadi berasi hati, maka kena jaga ke hati kawan dia. Kita berkawan, dia ada hak dia. Adakah kaki wanita itu aurat? Kerana wanita sekarang ramai tak pakai tudung labuh. Pakai tudung labuh tapi tak pakai stokeng di kalangan bukan mahramnya. Jawabnya ya, kaki itu aurat menurut jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi bukan wajib pakai stokeng, wajib pakai kain labuh. Ingat, bukan stokeng itu wajib. Maka tu macam benda ni jilbab kan, bukan jilbab wajib, tudung kepala wajib. Cuma ghalik orang tudung dengan jilbab. Tu disebut jilbab. Bukan nama tu yang menjadi syarat. Kita tutup benda lain pun tak apa, tutup dengan suak khabar, tangan supik katang, tak ada masalah. Jadi begitu juga bukan stokeng, iaitu menutup kaki. Sama ada dia pakai seluar labuh atau kasutnya tinggi. Tak apa kau. Dia pakai kain dia sekat putih je. Tapi kasut bok tinggi. Tak nampak aurat. Macam perempuan-perempuan di Tashkent. Dia kata Islam pakai sekat Islam. Dia pakai kain skirt je, skirt labu putih. Tapi dia pakai kasut bok kulit tinggi. Jadi tak nampak kat kaki dia. Apa hukum seorang suami terminum susu isteri? Ni dia nak tanya ya, kona jauh. Jawab sama dah Kang. Soalannya terminum, sengelai minum pun tak apa lagi. Pasal apa? Pasal suami dia tuang punya susu. Isteri nak ngepek anak orang, wajib kena minta izin suami. Faham lagi? Isteri ada susu, nak ngepek anak, pasal kakak nak ambil anak akak, nak suruh kita ngepek adik ni supaya jadi anak saudara susu kakak. Faham? Jangan mandang-mandang, kena tanya suami. Suami kata tak boleh, haram ngepek. Ingat tu. Suami labanul pahli, tuang punya susu. Tak ada suami, tak ada susu, yilek orang apa. Faham? Jadi suami tuang minum harta tuang, boleh tak? Kita minum harta kita ni boleh tak? Boleh lah. Cuma ulama kata bila ada anak yang menyusu maka makruh diminum banyak. Tu masalah fiqh. Masalah ada tak ada kerja dah nak minum orang lain ke guana.